Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudi hadir untuk sesi temu bual bersama Suara Sarawak berkenaan karbon dan kredit karbon hari ini. Jadi mungkin Doktor boleh kenalkan diri dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sazali bin Johari. Memang asal Sarawak, Kuching, Sarawak. Sekarang berkhidmat di Jabatan Rekreasi dan Ekopelancongan Universiti Putra Malaysia di Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar. Ya. Okay, jadi hari ini seperti sedia maklum kita nak bercakap tentang karbon dan juga kredit karbon. Mungkin doktor boleh terangkan sikit secara ringkas berkenaan kredit karbon. Okey, umumnya orang akan kata kredit karbon ataupun carbon credit dia ada, kadang-kadang orang panggil dia sebagai carbon offset, suatu benda yang sering bersamaan lah. Okey, adalah di mana kita nak coba untuk mengurangkan daripada emisi pencemaran lah, sebab kita nak mengekalkan dari segi climate change ataupun perubahan iklim yang kita selalu nyatakan, sebab dia dapat mengurangkan dari segi greenhouse effect ataupun kesan kepada rumah hijau. Okey, jadi sebenarnya kita akan tengok dari segi measurement dia ataupun verification dia untuk pastikan bahawa dia dapat mengurangkan dari segi pengeluaran karbon di alam. Itu saja. Jadi macam mana potensi karbon di Sarawak yang dilihat? Okey, kalau kita lihat keluasan Sarawak itu sendiri, Sarawak di dalam Malaysia kita sangat luas, dan dari segi jumlah kawasan yang ditutupi oleh hutan kita pun sangat luas, ya. Jadi bila ditengok dari segi berapa besar, berapa juta hektar dan juga berapa persen daripada keluasan yang masih ditutupi oleh hutan, jadi boleh dikatakan Sarawak mempunyai potensi besar untuk bila kita mengarahkan seperti dikatakan oleh premier kita, tentang penceritaan tentang karbon tu memang ada asasnya. Jadi karbon tersebut memang ada sangat rapat lah kalau kita dikatakan dengan energi Sarawak ini. Ya. Jadi sambutan di negeri Sarawak sendiri, bagaimana doktor melihat untuk karbon ini? Okey, oleh itu kita kena sediakan satu tempat di mana kita bagi satu pendidikan kesedaran, awareness program, supaya semua faham dan tahu tentang apa itu carbon credit, apa itu carbon offset, apa itu semua yang berkaitan dengan carbon. Sebab dan jika semua mengetahui tentang perihal karbon ni, mudah untuk kita sama-sama memberi sokongan terhadap program-program yang berkaitan dengan karbon ini. Dan saya rasa masanya tepat untuk semua rakyat, especially penduduk komuniti yang ada di Sarawak ni, untuk mengenali apa itu karbon, supaya ianya akan lebih memudahkan kerajaan untuk implementkan program karbon ini di Sarawak. Jadi untuk kumpulan Puan Sembilan dan doktor tengah jalankan sekarang ini, apakah fokus kumpulan tersebut setakat ini berkaitan kredit karbon? Adakah fokus untuk memberi kesedaran tentang kepentingan karbon? Ya, insyaAllah bersama dengan agensi Sarawak, Suara Sarawak dan juga New Sarawak Tribune, kita akan buat kolaborasi dengan kumpulan pendidik kami untuk bagi satu kesedaran, kefahaman kepada penduduk tempatan kita lah, local community kita, tentang pendidikan apa itu karbon. Dan insyaAllah kita akan ada lebih kurang dalam 24 series articles yang akan insyaAllah akan dimulakan pada bulan September insyaAllah. Dan dalam siri pertama dan seterusnya sampai siri ke-24 tersebut
kita akan memperkenalkan dan memberi satu input konten yang mudah difahami. Sebab apa yang kita tahu tentang karbon ni, dianya satu benda yang very technical, tapi kita cuba mempermudahkan dari segi kefahaman lah kepada penduduk semua. Itu saja. Okey, mungkin doktor boleh beri gambaran sedikit macam mana proses untuk menjual kredit karbon ini dan siapakah target market? Okey, kita tahu bahawa kita ada stok karbon dekat Sarawak. Okey, kalau kita lihat dari kita banyak fokus kepada blue carbon, di mana dia lebih menjurus kepada hutan bakau, okey, dan kandungan karbon stok kita. Dari segi penjualan tersebut kita ada compliance dan kita ada voluntary atau sukarelawan. Kalau compliance tu lebih kepada mengarahkan tentang macam mana kerajaan di peringkat federal menggunakan saluran government to government lah. Tapi dari segi volunteer tu actually itu yang kita nak buat, yang ada di sekarang lah dekat Sarawak lah. InsyaAllah kalau semuanya dah sebenarnya yang Sarawak adalah satu negeri yang sangat leading lah, ataupun yang dah ada segala-galanya, dan cuma menunggu masa yang tepat di mana kita dah boleh akan masa untuk kita laksanakanlah penjualannya lah. Sebab di negara-negara yang membangun, negara yang maju lah, mereka banyak mengeluarkan emission carbon dan sebagainya lah, pencemaran dan sebagainya. Sebagai kita yang negeri kita yang banyak hutan ni, kita banyak stok, kita ada carbon credit kita, di mana itulah tempat yang untuk orang jual. Tapi carbon credit ni kalau kita dah jual, benda ni dah tak boleh dijual, di recycle lagi, di resell lagi, tak boleh. Jadi kita berapa banyak kita dah ada stok dia, kita punya carbon credit tu, itu yang kita akan jual. Dari segi penjualan, dia akan ada secara sebab Busa pun pernah menyatakan bahawa mereka nak buka untuk penjualan karbon lah. Jadi itu adalah salah satu daripada lorong untuk kita berjual karbon lah. Tapi negara kita pun boleh, negeri kita, especially Sarawak, sebab kebanyakan negeri-negeri di Semenanjung mereka akan melihatkan Sarawak punya pergerakan. Kalau sekarang Sarawak dah mulakan, dah lepaskan, mungkin mereka akan ikut, dan mereka pun semua negeri sekarang banyak lihat pada karbon. Tak kira lah karbon terestrial ke, karbon daratan ke, karbon payah gambut ke, ataupun karbon dari segi bakau ke, semua tu banyak simpanan karbon yang ada di hutan kita lah, especially di hutan Malaysia ataupun khasnya hutan Sarawak lah. Yeah. Jadi menurut doktor, apa usaha yang perlu dilakukan dan dicadangkan untuk mempercepat pelaksanaan kredit karbon? Okey, dia kena ada proses yang telah kena ada verify body ataupun badan yang verified kan jumlah karbon yang ada pada satu kawasan tu. Okey, dan bila dah ada verifying tu, dan barulah prosesnya dipermudahkan. Saya akan katakan akan mengambil masa lebih kurang dalam 2 atau 3 tahun sebelum kita boleh jual secara terbuka lah. Dan proses dia sekarang ialah kita kena pastikan ada kawasan tersebut, dan kawasan tu memang dah kerajaan kita dah kata tempat tu memang dah perlu dijalankan ada segi verified untuk jumlah karbon tersebut, dan ada badan auditor yang akan buat satu tugasan lah, dengan ada dia punya measurement dan sebagainya. Dan lepas tu dia dah dapat calculation semua tu, macam ambillah blue carbon ataupun bakau kan, kita tahu bukannya hanya di atas kawasan hutan bakau tu saja, termasuklah
dia masuk di dalam tanah lebih kurang dalam 6 hingga 10 hingga 30 cm. Kalau dapat lebih daripada tu, dan benda tu semua dia akan ambil. Berapa besar keluasan kawasan tu, berapa banyak dia punya carbon credit tersebut. Jadi dia akan jual dalam bentuk tan lah. Satu carbon credit tu equivalent to 1 ton of carbon. Jadi itu dia jual melalui carbon credit itu. Okey, berapa banyak carbon credit yang ada tersebut. Dan lepas tu dia akan ada satu badan lagi to verify. Okey, dan bila proses the verification tu tersebut, dan bila dah semua dah berjaya, dah dapat endorsement dan sebagainya, dan di verified dan kita dah tahu jumlah carbon credit yang kita ada. Lepas tu barulah prosesnya, dan untuk kita masukkan untuk kita jualkan dalam, kalau kita nak jual dari segi voluntary lah, kita boleh jualkan, dan harga dia ikut harga pasaran sebenarnya. Dan saya tahu harga dia sentiasa berubah. Mungkin yang akan datang tu permintaan tinggi dari segi karbon tu, harga tu sebabkan permintaan tinggi, demand tinggi, jadi mungkin harga lebih tinggi lah. Itu saja yang kita tahu. Yep. Jadi penjualan kredit karbon mungkin akan mendatangkan pendapatan terutama kepada negeri kita sendiri. Bagaimana doktor melihat peranan kerajaan dalam kesan perubahan iklim dunia? Okey, karbon tu adalah di mana kita nak selamatkan dunia. Dari segi perubahan iklim tu, dari segi rumah hijau tu, dari segi atmosfera tu, adalah itulah yang sangat kita titik beratkan dah. Jadi kalau Sarawak lah sebagai negeri yang nak lebih sebagai satu negeri yang perintis ataupun pioneer untuk tu, itu yang terbaik. Sebab supaya nama kita pun semua orang akan tahu bahawa Sarawak dah mula untuk jual karbon dia. Sebab dia boleh secara tidak langsung dia boleh menjanakan ekonomi. Jadi harga karbon sekarang makin meningkat, kan? Jadi dia boleh jadi pulangan bukannya setakat kepada kerajaan, kepada komuniti dan kepada industri player yang terlibat. Tapi kalau kepada komuniti itu, siapa yang pemilik tanah tu, sama ada pemilik tanah tu kerajaan ke atau komuniti ke, jadi situlah pulangan lah, ataupun landlord ataupun orang tempatan tu ataupun syarikat. Di sekat situlah berapa banyak kredit karbon dia ada, jadi itulah harga yang dia akan dapat dari segi penjualan tersebut. Jadi makin luas kawasan hutan ataupun kawasan yang ada pada situ, dan semakin banyaklah carbon credit yang dia dapat, dan semakin banyak ada segi ekonomi yang boleh dijanakan, bukan setakat untuk negeri, malah untuk komuniti tersebut. Jadi oleh itu kesan dia sangat baik untuk persekitaran lah. Mungkin boleh jelaskan sedikit impak kepada penduduk untuk okey, kalau saya secara amnya lah bagi saya, kalau ini adalah sebahagian untuk kita bagi satu pendidikan secara tidak langsung. Contohnya kawasan yang akan ada jualan karbon tu, yang boleh dikatakan ada carbon credit tu adalah kawasan penduduk, kawasan hutan yang dimiliki oleh penduduk atau kawasan hutan simpan. Dan untuk menyelamat hutan-hutan kita untuk ditukarkan status tanah dia, untuk status tanah untuk pembangunan dan sebagainya, kalau dia tengok dari segi pulangan dari segi karbon tu, dia tak perlu nak buat apa-apa pun, tapi dia boleh menjanakan pendapatan dekat situ, dan sentiasa dapat menjanakan pendapatan tanpa dia buat sesuatu. Tapi yang dia tahu, bila ada kumpulan yang berminat, maksudnya dia boleh daftar ke whatever lah. Saya tak tahu proses yang kerajaan akan buat, dan siapa yang minat tu dia boleh datang untuk katakan saya nak ataupun kami nak tempat kami dijadikan satu tempat untuk penjualan karbon, ataupun kita nak verifiedkan karbon tu, ataupun dia nak orang buat audit kepada karbon tersebut. Jadi pulangan tu yang akan dapat. Contohnya saya ambil lah Batang Lasar dekat Matu Daro,
Kawasan tu adalah berpotensi untuk pembiakan ikan terubuk yang sangat famous di Sarawak. Jadi kalau kawasan tu penduduk tempatan tahu tempat tu ada lubuk ataupun tempat untuk mereka menjana pendapatan, mereka kena jaga. Sebab bila nenek jaga, automatik dia pun dapat hasil tangkapan dia sangat baik. Tapi kalau dia nak pastikan hasil pendapatan tangkapan dia baik, dia kena jaga pastikan kawasan tu tak tercemar, kawasan tu masih hutan dia masih tak ada gangguan, dan automatik dia dapat hasil tu. Tapi dalam karbon pun dia dapat kalau digunakan kawasan yang sebesar, contohnya lah kawasan dia lebih kurang dalam 22,000 hektar. Di kawasan tu semua digezet sebagai kawasan yang akan digunakan implementasi karbon. Kawasan siapa yang terlibat dengan kawasan tu dapatlah pulangan dia dapat tangkapan dia sebagai dia punya pekerjaan harian dia, tangkapan ikan dan sebagainya, pembiakan ikan dan sebagainya. Dalam dia ada value added, dia ada tambahan pendapatan dia lah. Kawasan tu akan diselamatkan, di conserve dan preserve sebagai kawasan pelindungan pada aquatic life tu. Tapi kawasan tu pun boleh digezetkan sebagai kawasan pengeluaran karbon dan untuk carbon credit, dan pulangan tu secara langsung mereka dapat, dan tempat tu akan kekal sampai bila-bila. Itu yang penting tu. Sebab kalau kita lihat hutan yang kita nak kata untuk diselamatkan, orang tak nampak. Tapi kalau hutan tu ada nilai dari segi pendapatan duit untuk pulangan pada individu, dan hutan tu dapat dikekalkan dengan cara program karbon ni. Supaya itu adalah pendidikan kita, bahawa dengan ada program karbon ni mereka dapat pulangan yang sebaiknya. Ya. Untuk soalan terakhir. Okey. Dah sampai soalan terakhir. Okey. Adakah harapan kumpulan penyelidikan karbon dan mangrove UPM dituju ke atas usaha Sarawak ke arah ekonomi karbon? Okey, usaha kita adalah selari dengan usaha yang dah dirancangkan oleh kerajaan. Cuma kita akan pastikan bahawa kita ke arah untuk mewujudkan satu plot research yang permanent. Satu mungkin kita buat di kawasan Miri, tapi yang kita rasa yang paling sesuai ialah kawasan pelindungan TPA, Totally Protected Area, ataupun kawasan lindungan sepenuhnya lah, totally. Yang kawasan dekat Miri, satu mungkin yang terbaiknya adalah untuk mangrove, dan satu lagi mungkin kawasan-kawasan yang berdekatan dengan kawasan southern zone lah, dekat Kuching dan sebagainya lah. Sebab kami nak buatnya sebagai tempat untuk orang tahu tentang apa itu penyelidikan karbon, dan macam mana benda tu akan diolahkan dan sebagainya. Jadi mudah untuk orang faham. Okey, yang penyidik kami ni, walaupun kami seorang saintis ataupun penyidik, tapi kami nak benda tu be practical, kepada umum, supaya umum faham dengan lebih lanjut. Sebab tu wujudnya kumpulan pendidikan karbon yang diketuai oleh Dr. Wasim lah dekat Bintulu, dan kami yang lain tu akan support ataupun beri sokongan. Dan pada saya lebih kepada komuniti, dan bagi saya karbon tu sangat dekat dengan komuniti. Bila komuniti rasa pulangan pada komuniti tu sangat tinggi, dan komuniti akan sokong lah. Sebab apa-apa pun yang kita buat, dan akhirnya mestilah balik kepada komuniti. Jadi tak ada yang kata, sebab memang kalau kata karbon ni sangat teknikal, tapi komuniti kena faham dan komuniti akan bagi sokongan. Jadi nak katakan kumpulan pendidik kami ni adalah selaras dengan apa yang yang telah dirancang ataupun wawasan oleh kerajaan lah, especially kerajaan Sarawak, ya, bumi Sarawak ini, ya, yang diketuai oleh Premier kita lah, insyaAllah.
Thank you.